Selamat sejahtera kepada para penonton sekalian. Kami sekumpulan akan membuat pembentangan tentang laman web yang dihasilkan untuk tugasan EDUP 3053 yang bertajuk Metode Perumpamaan. Ahli kumpulan terdiri iaitu diri saya Henry Joshua Johnson diikuti Karti Ganesan dan Rupini Anbalagan. Seterusnya, saya menjemput Karti Ganesan untuk membentangkan produk air laman web perumpamaan. Terima kasih Henry. Saya akan membentangkan tentang laman web yang telah kami dibina. Ini merupakan muka laman web yang kami bina. Muka laman web ini mengandungi arahan dan rakaman suara untuk memberi penjelasan tentang arahan yang diberi. Pada muka depan ini juga mempunyai penjelasan umum tentang perumpamaan iaitu metode dan contoh satu metode telah diberi. Metode ini diberi penjelasan dalam rakaman suara supaya murid dapat memahami apa itu metode dan maksud metode serta cara membina metode itu. Di sini juga saya telah menyertakan satu rakaman suara untuk mereka mendengar dan video untuk mereka menonton. Video ini mengandungi penjelasan umum tentang perumpamaan. Dia mengandungi apa itu perumpamaan dan di mana dia digunakan. Setelah mereka telah mempelajari semua kandungan dalam muka ini, mereka harus menanda kehadiran pada barang yang diberi. Pada halaman seterusnya mengandungi perumpamaan untuk tahun 3. 3 perumpamaan ini diberi contoh dengan menggunakan gambar untuk mereka mendapat pandangan tentang perumpamaan tersebut. Pada akhirnya terdapat video untuk memberi penjelasan selanjutnya tentang perumpamaan tahun 3. Dengan menekan butang next, mereka boleh pergi ke halaman yang seterusnya, iaitu halaman yang mengandungi perumpamaan untuk tahun 4. Ia mengandungi 3 perumpamaan utama dan disokong dengan gambar GIF untuk mereka memahami tentang perumpamaan tersebut. Pada akhirnya juga terdapat video berkaitan dengan penjelasan perumpamaan tahun 4. Setiap halaman ini mengandungi borang kehadiran untuk memastikan murid telah mempelajari semua kandungan dalam halaman tersebut. Mereka harus menanda kehadiran iaitu memberi nama, kelas dan juga halaman yang dipelajari dan tekan butang submit untuk menanda kehadiran. Pada halaman seterusnya mengandungi perumpamaan untuk tahun 5 iaitu 3 perumpamaan utama tahun 5 disokong dengan image dan juga video berkaitan dengan perumpamaan tersebut. Video ini akan memberi penjelasan tentang perumpamaan tersebut. Dan seperti biasa, ada borang kehadiran untuk mereka menanda kehadiran. Seterusnya, latihan 1. Latihan 1 ini diberi latihan secara umum untuk mereka memilih penyusunan perumpamaan yang betul bagi mengikut setiap gambar-gambar yang diberi. Ini merupakan latihan umum untuk mereka berlatih diri tentang perumpamaan secara umum. Latihan ini dibina dengan menggunakan live worksheet. Selepas membuat latihan tersebut, mereka harus menanda kehadiran untuk latihan tersebut juga. Ini adalah cara menanda jawapan yang betul dan pada akhir sekali setelah menjawab semua soalan di atas ataupun semua perumpamaan di atas, butang finish harus ditekan untuk disemak secara automatik. Seterusnya, latihan kedua. Latihan kedua ini dibina menggunakan word wall. Latihan kedua ini untuk memastikan murid telah memahami perumpamaan serta maksudnya. Murid perlu memilih perumpamaan mengikut maksud yang diberi untuk mereka telah memastikan mereka telah memahami perumpamaan, maksud perumpamaan tersebut. Seterusnya saya menyerahkan balik kepada Henry untuk memberi penjelasan tentang model Azure yang kami memilih untuk membina laman web ini.
Terima kasih Kartika Nielsen atas penjelasan yang teliti tentang laman web kita. Seterusnya, hadirin sekalian, mari kita melihat ciri-ciri model Azure. Huruf H terdiri untuk Analysis Learner, S untuk Select Method, Media and Material, dan seterusnya S untuk State Objective, U untuk Utilize, Media and Materials, R untuk Require Learner Participation. Marilah kita melihat dalam model Azure, iaitu huruf pertama A. Bermaksud kenal pasti pelajar, menganalisis ciri-ciri umum seperti umur, tahun serta latar belakang pelajar. Sehubungan dengan itu, guru perlu mengenal pasti pengetahuan sedia ada pelajar tentang isi kandungan pelajaran. Dalam laman web ini, sasaran merupakan murid tahun 5, kelas 5P dan 5M dari Sekolah Eksekutif Ko Sarangabani, Kulim, Kedah. Guru telah melaksanakan ujian-ujian serta menggunakan Google Site yang disediakan. Ujian tersebut ialah ujian pra yang dikaitkan dengan standard kandungan dan standard pembelajaran merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran TSKP tahun 4, 5 dan 6. Sebahagian daripada murid mahir dalam perumpamaan dan sebahagian murid tidak mahir dalam perumpamaan. Seterusnya, marilah kita melihat huruf S yang bermaksud State Objective. State Objective menyatakan objektif. Bermaksud penggunaan kaedah dan media yang bersesuaian. Antara contoh objektif yang dapat dinyatakan ialah hanya terdapat 3 bahagian yang kita boleh nyatakan, iaitu dari segi kognitif, efektif dan psikomotor. Dalam laman web yang telah dihasilkan, guru telah menyediakan objektif di mana murid akan mendapat menyebut maksud dan urutan 6 perumpamaan utama tahun 3 dan tahun 4 dan tahun 5. Menggunakan perumpamaan dalam konteks yang betul, murid dapat melatih diri untuk meningkatkan pengetahuan. Murid dapat mengisi tempat kosong dengan perumpamaan yang betul. Akhir sekali, murid menimbulkan rasa seronok. Seterusnya, marilah kita melihat contoh gambar-gambar screenshot laman web yang telah dibina. Seperti yang anda dapat melihat, ini adalah gambar-gambar tersebut. Seterusnya, saya menyerahkan kepada Kartika Nielsen untuk menjelaskan huruf yang seterusnya dalam modul Azure. Terima kasih sahabat Henry. Sekarang kita akan tengok huruf S, iaitu huruf ketiga dalam model Azure, iaitu Select Method, Media dan Materials. Ini merupakan dalam bahasa Melayu pemilihan kaedah, media dan bahan. Pemilihan media yang terdiri daripada video, tayangan multimedia dan slide yang menarik. Mari kita lihat apa kaedah dan media serta material yang kita menggunakan untuk membina laman web ini. Kami telah menggunakan Google Sites untuk membina laman web ini dan kaedah yang kami memilih ialah Latih to Be. Laman web ini mengandungi latihan-latihan untuk murid melatihkan diri sebelum menduduki ujian pasca. Seterusnya, pengajaran media yang kami menggunakan ialah untuk visual, kami menggunakan Adobe Photoshop dan gambar-gambar dari Bing Images dan juga Images Garden. Untuk audio, kami menggunakan Cloud Music Player dan untuk video, kita menggunakan YouTube.
Kalau untuk animasi juga, kami menggunakan Google Images dan GIF Picker. Bahan sumber pengajaran ialah lembaran kerja iaitu sheet yang mengandungi latihan untuk murid-murid dapat melatihkan diri dengan ilmu yang mereka mendapat dalam laman web tersebut. Seterusnya kita akan tengok kepada huruf U iaitu huruf keempat, berdiri untuk utilize media dan materials. Ini merupakan mengkaji sumber daripada internet bagi memastikan media yang digunakan tidak bermasalah dari segi maklumat. Penjelasannya, media dan material yang dipilih harus tidak memberi masalah semasa murid cuba mempelajari menggunakan laman web tersebut. Penggunaan media dan BBN diberi rakaman suara bagi memberi penjelasan tentang laman web. Seperti di muka hadapan, muka laman web itu, saya telah menyertakan rakaman suara bagi murid-murid mendengar untuk menjelaskan arahan-arahan yang diberi supaya murid dapat memahami dengan sepenuhnya. Murid-murid juga akan membaca nota pada setiap halaman tersebut dan mengisi kehadiran supaya mereka telah membaca sepenuhnya kandungan dalam halaman tersebut. Seterusnya, menonton video pengenalan tentang perumpamaan iaitu pada halaman 1 saya telah menyertakan video pengenalan untuk perumpamaan iaitu metode supaya mereka dapat memahami secara umum sebelum masuk ke dalam topik tersebut. Seterusnya, memahami perumpamaan dengan maksudnya mengikut tahap. Saya telah mengagihkan perumpamaan utama mengikut tahap 3, tahap 4, dan tahun 5 dan diberi gambar sokongan supaya murid-murid yang mempelajari mengikut laman web tersebut mendapatkan pemandangan tentang perumpamaan tersebut. Seterusnya kita akan tengok kepada yang 5 iaitu mempunyai video penerangan yang selanjutnya pada halaman 2, ketiga dan keempat. Ketiga-tiga halaman ini mengandungi perumpamaan utama dan juga disokong oleh video-video dari YouTube supaya murid dapat mempelajari lebih dalam topik tersebut. Murid-murid juga menonton video dalam setiap halaman iaitu halaman 2, 3 dan 4 untuk mendapatkan pandangan dan juga memahami secara lebih dalam tentang topik perumpamaan. Setiap halaman mempunyai gambar GIF dan animasi pada video dan juga gambar-gambar di bawah perumpamaan. Selain itu, 2 latihan kendiri diberikan sebelum menjawab ujian pastel. Seperti yang tadi saya nyatakan, 2 latihan laman web ini mengandungi 2 latihan iaitu latihan secara umum dan latihan tentang maksud perumpamaan. Latihan pertama ialah menyusun perkataan perumpamaan dengan betul. Ini dimagunkan menggunakan live worksheet dan latihan kedua ialah menentukan maksud perumpamaan yang betul. Ini dibina menggunakan word wall pada halaman ke-5 dan ke-6. Seterusnya saya menyerahkan kepada Rubini. Terima kasih kepada Kartik atas penerangan yang sangat jelas tadi. Jadi, kaedah yang kelima ialah require learner dan participation. Kaedah ini juga dinamakan sebagai kaedah berpusatkan murid. Hal ini kerana ini merupakan satu kaedah di mana ia akan merangsangkan atau memberi motivasi kepada para murid untuk terlibat secara aktif dalam apa jua aktiviti yang dilaksanakan oleh para guru semasa melaksanakan proses PDP dalam bilik darjah. Jadi, media yang digunakan mampu menjamin proses pemindahan ilmu berlaku secara sempurna dan ia juga harus menjana minda pelajar dalam mengkaji dan memberi idea-idea yang baru dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi, jom kita tengok bagaimana kita telah membangunkan laman web ini. Laman web ini mengikut kaedah kelima iaitu require learner dan participation. Baiklah, laman web kita ini mengandungi satu set induksi. Di dalam satu set induksi ini terdiri daripada pemusatan murid di mana kita telah mentayangkan video yang bertajuk pengenalan kepada perumpamaan. Pengenalan kepada perumpamaan ini berkaitan dengan tajuk perumpamaan iaitu yang terdapat dalam silibus bahasa Tamil tahun 5
4, 5 dan 6. Video ini akan ditayangkan selama 4 minit 36 saat. Sebelum itu pelajar akan mendengar kepada sesuatu audio rakaman suara di mana pelajar akan mendapat arahan tentang apakah yang mereka ingin dilakukan sebelum mempelajari tentang pengenalan kepada perumpamaan. Dan seterusnya ialah langkah 1. Langkah 1 ini terdiri daripada pemusatan guru di mana di sini juga kita telah menyertakan video yang bertajuk penjelasan perumpamaan. Di sini kita boleh melihat perbezaannya manakala di satu set induksi itu kita telah memberi pengenalan kepada perumpamaan. Maknanya, para murid akan mengetahui apakah itu perumpamaan. Malah di dalam langkah 1 pula mereka akan terdedah kepada penjelasan perumpamaan di mana mereka akan mengetahui maksud bagi perumpamaan dalam silibus tahun 4 dan 5. Langkah kedua pula, pemusatan bahan iaitu nota berkaitan dengan perumpamaan. Di sini kita telah menyediakan beberapa nota tambahan bagi para pelajar untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman mereka. Langkah ketiga pula ia pemusatan murid dan juga bahan. Di sini kita telah menyediakan dua perisian permainan interaktif yang dikenali sebagai live worksheet dan juga word wall. Di sini para murid akan melakukan aktiviti sambil belajar untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman mereka terhadap tajuk penjelasan perumpamaan. Dan bagi langkah 4 penutup pula, pemusatan murid dan bahan seperti yang dinyatakan dalam langkah 3, di sini kita telah menyediakan lembaran kerja ataupun worksheet secara interaktif di mana para pelajar akan membuat latih tubi tambahan bagi meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap perumpamaan dengan lebih jelas dan juga lebih mendalam. Jadi inilah require learner participation yang kita telah diselipkan di dalam laman web kita. Bagi kaedah yang terakhir bagi model assure ialah E terdiri kepada elevate dan juga revise. Maksudnya dalam bahasa Melayu nilai dan semak. Elevate dan revise ini juga merupakan satu proses di mana melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam bilik darjah. Bagi menilai dan menyemak berasaskan keberkesanan atau kekuatan bahan dan media yang dipilih serta pencapaian murid terhadap mengikut aras kebolehan ini. Jadi bagi menyelitkan kaedah yang terakhir iaitu E-Elevate dan Revise nilai semak ini dalam halaman web kita, kita telah menyediakan dua jenis latihan seperti yang dinyatakan sebelum ini, iaitu latihan pertama dan juga latihan kedua. Latihan pertama ini, para pelajar akan membuat satu permainan interaktif di mana kita telah menyediakan permainan interaktif topik perumpamaan secara umum, iaitu di mana para pelajar akan menyusun baris perumpamaan dengan perumpamaan yang betul. Bagi yang kedua pula, latihan kedua, para pelajar akan memadankan perumpamaan yang betul mengikut maksud perumpamaan. Yang latihan pertama ini terdiri daripada live worksheet dan latihan kedua pula word wall. Dua-dua permainan interaktif ini sangat berkesan sebab para pelajar dapat tahu apakah perumpamaan yang harus digunakan dan mereka boleh mengambil peluang ini untuk memahami maksud dan juga perumpamaan dengan lebih jelas. Jadi, dari segi nilai dan semak bagi keberkesanan media akan dilaksanakan melalui pengajaran di mana para pelajar akan menekan butang tamat latihan. Bagi nilai dan semak bagi pengajaran pula, guru pula dapat melaksanakan nilai semak selepas waktu PDP. Jadi, inilah keenam kaedah yang kita telah menggunakan dalam pembangunan laman web kita. Jadi, kami sangat berharap laman web kita akan memberi faedah yang baik kepada para pelajar yang telah mempelajari perumpamaan dan maksud melalui laman web yang kita telah disediakan ini. Sekian, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.